Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi. Kali ini, Cikgu nak kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk meminjam buku digital di perpustakaan negara menggunakan ID Delima anda. So, kita kembali selepas ini. Terima kasih kerana kesetiaan anda menonton panduan video ini. Bagi yang baru saja tiba di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Semoga video yang saya hasilkan ini memberi manfaat kepada anda. So, cikgu teruskan dengan tutorial ini. Ini sebagai contoh Pustaka Maya Perpustakaan Negara. Katakanlah cikgu nak pinjam buku ini. Cikgu type katalah Tamadun Islam sebagai contoh untuk buat rujukan, kajian dan sebagainya. Nampak di sini ada buku, 3 jenis buku. Sini pesanan untuk simpan, maksudnya senarai tunggu, bermaksud ada orang pinjam. Sekarang ni cikgu nak pinjam buku ini, so cikgu klik saja buku ini, pinjam. Boom, tekan pinjam. So cikgu boleh terus baca buku e-book ini yang memang original untuk rujukan cikgu sebagainya, seperti ini. So bagaimana caranya? Kita akan mulakan langkah satu persatu untuk menghasilkan ataupun mencipta akaun di perpustakaan negara menggunakan ID Delima anda. Okey, so kita teruskan. Cikgu pergi kepada paparan yang ini. Kita akan login, buka akaun Delima anak-anak pelajar sekalian. Bagi contoh, cikgu ambil akaun pelajar ini, anak cikgu. So kita buka portal Delima KPN sebagai contoh, cikgu tarik kat sini. Yang ini ID ini sebenarnya sama saja dengan ID untuk anak-anak pelajar menggunakan buka untuk IQ Nilam. So cikgu klik saja log masuk. Udah pilih akaun Delima ini, masukkan passwordnya. Pada paparan ini kita klik di sini murid. Di sini ada menu murid ini, ada nombor 4 ini adalah pusat sumber. Cikgu klik yang ini. Kemudian dia akan bawa kita kepada website ini Pelajar ataupun anda di luar sana, perhatikan dan ingat alamat ini PNM, ataupun kalau tak terlupa nak hafal sebagainya, kita buka melalui portal Delima. Tetapi kalau kita nak pinjam sekarang ni, sebagai contoh cikgu nak pinjam buku ni lah, katakanlah cikgu tekan pinjam. Dia minta akaun you pustaka. Okey, so macam mana nak dapatkan kad ni? Cikgu akan tunjukkan langkah satu persatu untuk mendaftarkannya. Tapi dahulu nak pelajar perlu ada standby IC lah, IC masing-masing. Sebab kita perlukan daftar menggunakan IC. Kalau tak standby, mungkin kalau hafal lagi bagus lah, tak ada masalah So kita buka URL ini. Sebab nak daftar dia, kita tak boleh nak klik dari sini sebab paparan ni tak ada. So kita kena buka URL ini. Untuk membantu memudahkan pelajar-pelajar sekalian, saya dah letakkan URL ini, daftar ini di ruangan description di bawah. Okey. So apa yang kita nak buka adalah kita buka portal yang ini, portal PNM ni. Okey, portal PNM yang ini, pnm.gov.my. Pada paparan ini kita klik pendaftaran keahlian yang ini, you pustaka. Ada dua ni, satu pendaftaran keahlian, yang ini akaun you pustaka. Kita klik yang ini, akaun you pustaka yang ini. Kita tekan. Kemudian kita akan dibawa satu paparan daftar form untuk menjadi ahli portal yang tadi. Kalau kita ingat tadi yang di awal video tadi saya tunjukkan macam mana kalau kita nak pinjam, kita kena ada kad, nombor kad. So kita klik sini my card kita ataupun my kit. So kita tekan register. Kemudian kita masukkan IC. Sebab yang ni IC kita kena detect IC yang betul lah. Kalau tidak nanti memang tak berjaya. So sebab dia ada pekalan data kita di seluruh Malaysia ni, saya percaya sebab ni pustaka rasmi negara. So saya masukkan IC ini.
Kemudian masukkan nama penuh seperti dalam IC beserta bin sekali. Man Farhan bin Muhammad Faruzi. Okey. So kita masukkan captcha ini. Kena sama sebiji. Kalau tidak nanti kita kena buat balik ni. So kita tekan check account. Okey, kalau IC kita betul, nama kita betul, dia akan keluar paparan ini dah di-verify. Maksudnya kalau tengok di sini IC kita betul, so kita boleh pergi kepada peringkat yang seterusnya. Yang ini kita akan masukkan tarikh lahir lah. Macam biasalah, pilih tarikh lahir adik-adik ataupun anak-anak sekalian. Sebagai contoh, cikgu ambil ni. Kemudian cikgu kena pilih, kena tunjuk satu-satu, jangan skip sebab takut nanti tak berjaya daftar ni, sebab dia agak teknikal sedikit, sebab dia data yang betul kita perlu beri ni. 22 hari bulan, kita betulkan tarikhnya 2006. Masukkan kalender, mail, email ni penting juga untuk dimasukkan supaya nanti dia akan hantar verify. Maksudnya email yang aktif digunakan oleh adik-adik pelajar sekarang ni lah. So dalam kes ni saya akan masukkan email Delima yang sama supaya nanti kita boleh buka balik kita punya paparan email. Jika kita terlupa password nanti dia akan dihantar sini lah. Tapi untuk permulaan ni adalah penting untuk kita masukkan email yang kita aktif lah. Dan bagi contoh ni cikgu masukkan email Delima lah supaya nanti dia akan hantar verify. Kemudian masukkan nombor telefon. Kalau tak ada nombor telefon boleh masukkan nombor telefon mak ayah sebagainya. Begitu juga alamat rumah sebagainya yang ni. Kemudian education background boleh pilih lah. Yang ini mungkin kalau masih bersekolah ambil lah primary school ataupun secondary school. Bidang pengajian yang ni tak wajib So yang merah-merah ini adalah wajib diisi. Internet connection mungkin dia nak tu kita bagi tahu lah, mungkin home internet method, wireless broadband. Yes, yang ni yang penting adalah yang bahagian hijau ini. Bahagian yang merah ini. User ID ni kita kena berilah. Yang ni yang penting untuk kita gunakan untuk log masuk ni. Dalam kes ni kita pakai nama apa-apa nama kita cuba dulu. Okey, huruf dia tak silap ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saja. Okey, hati-hati bila kita masukkan nama kita kena ni semacam ni. Contoh cikgu ni cikgu akan simpan dululah di Telegram ke mana-mana supaya nanti kita senang nak rujuk balik lah. Password kita boleh masukkan password apa-apa saja password. Yang penting apa yang kita masuk adalah kita simpan juga. Sebagai kes contoh cikgu masuk ini password ini, jangan lupa catat di buku ataupun di mana-mana tempat yang boleh dirujuk balik jika kita nak masuk nanti Okey, kemudian kita tanda tik ini setuju dia punya syarat ini kedua-duanya. Kemudian kita tekan register. Please specify your internet. Okey, maksudnya kalau minta macam ni so kena isi jugalah. Kat mana tadi kat sini wireless broadband kena isi juga ni walaupun tak tanda merah tadi Okey, kita kena isi dulu. Kita tengok, tekan register. Nanti kalau ada benda tak lengkap nanti dia akan beritahu. Okey, dalam kes ni ID ni dah digunakan, so cikgu kena tukar ID lain lah. Katakanlah Okey, cikgu pakai ID yang lain. Kita register. Okey, sekarang ni kalau tengok dah berjaya. Dia kata thank you, dia akan hantar email dia ni untuk next step untuk aktifkannya. So kita kena buka email yang kita hantar tadi lah. Sebab tu cikgu kata tadi ID ataupun email tu mesti yang betul ataupun yang aktif, yang kita boleh buka email. So cikgu buka email Gmail tadi yang cikgu gunakan. Kemudian pergi kepada tengok semak email, dia akan hantar satu link untuk kita verify. Kalau tengok kat sini, inilah emailnya.
daripada You Pustaka Administrator. Klik di sini, kemudian kita akan aktifkan So cikgu akan aktifkan. Kemudian tengok dia tulis sudah berjaya. Dia kata nota untuk mobile application user you may not sign in through the app. Okey, maksudnya kalau kita nak guna versi app, nanti cikgu akan buat video versi app pula. Dia agak sedikit lain. Tapi yang ni cikgu tunjuk yang versi kod menggunakan komputer dahulu. So kita kembali kepada paparan delima kita tadi. Kita klik pusat sumber yang ini. Kemudian kita tekan sign in yang atas ini. Klik sign in. Kemudian dia akan minta kita pilih pustaka account. So dalam ni ada dua, You Pustaka account dan juga library card. So kita pilih ambil You Pustaka account. Kad number ni masukkan ID tadi, ID kita Kemudian password ni, password yang kita setkan tadi lah. Okey. So cikgu masukkan password. Kemudian kita sign in. Tunggu seketika, dia ambil sedikit masa. Kemudian kita savekan password, takut kita terlupa. Selepas kita login tadi, kita berjaya login. Kemudian kita tengok, saya klik paparan utama yang ini. Okey, kita boleh tengok subjek sebenarnya apa collection yang ada kat sini. Cikgu tekan subjek di sini. Kalau kita tengok lebih kurang ada 18,000 bahan di dalam ni. Itu terdiri daripada 16,600 ebook, 999 audio title, audio book dan lebih kurang 690 video yang kita boleh lihat. Sebagai contoh, cikgu kita nak tengok collection yang terkini, kita tekan saja paparan atas utama ni kembali. Kemudian kita tengoklah yang ini yang dicadangkan best fiction sebagainya lah. Nak cari buku fiction dan tak fiction sebagainya, nak bahasa Melayu, bahasa Inggeris boleh. So cikgu kata kalau cikgu nak pinjam buku ini, kalau nak cari boleh cari di ruangan inilah apa-apa jenis buku. So kata kalau cikgu nak pinjam buku ini, macam menarik buku ini, Petua Seronok Bekerja sebagai contoh ataupun ada dia mungkin ini tempat kedua. So klik saja pinjam ini. Kemudian tekan saja butang pinjam, borrow ni. Kemudian dia kata ada dua kaedah ni, kita nak baca live ataupun kita download. So mungkin sesuai kita baca live di browser kita. Saya klik macam ni. Kita tunggu seketika, maka paparan buku kita terpamer di sini. So kita boleh dah terus membaca buku tersebut. Okey, yang menariknya kalau kita baca, kita boleh bookmark dia, kita tanda sini. Katakanlah ini muka surat ni kita dah berhenti baca, kita boleh tekan book, dia keluar warna di sini. Kemudian kita tengok setting buku di sini, ada beberapa setting lah. Pertama, kita boleh ikut chapter dia. Nak muka surat berapa, kita klik saja, dia akan terus lompat kepada muka surat berkenaan lah. Ataupun kita boleh tengok bookmark balik yang kita tandakan tadi, muka surat 11, kita klik, nampak. So kita buang bookmark, kita teruskan membaca dan kita bookmark lagi yang baru di sinilah. Kemudian kita tengok lagi reading setting. Yang ni menarik, cikgu percaya. Mungkin kalau ada yang masalah rabun pada smartphone kecil sebagainya. Tapi smartphone sebenarnya ada app tersendiri Jangan nanti cikgu akan tunjukkan pada video yang akan datang. Dia ada app khas. Ini kalau buka pada browser, sama ada telefon ataupun komputer, kita besarkan form ni, nampak? Kita boleh besarkan. Kemudian kita baca waktu malam, kita boleh pilih setting dark mode macam ni. So tak sakit mata lah. Okey. So ada itu saja setting-settingnya. Kemudian katakanlah kita dah siap setting, kita tekan done dan kita teruskan membaca. Okey, bila dah membaca ini, jangan lupa buat di catatan IQ Nilam adik-adik sekalian. So katakanlah kita nak tengok koleksi kita ni yang kita pinjam, kita boleh tengok loan ni. Dia akan maklumkan kita lah buku kita ni berapa lagi ni, kita expired sebagainya. Ini dalam 7 hari, dalam seminggu dia bagi pinjam. Katakanlah nak pulang, just tekan butang return yang ini, tekan return, nanti dia akan return title, dia akan letak di rak maya, kemudian barulah orang lain pula boleh pinjam. Okey, itu saja tutorial cikgu pada kali ini. Untuk akan datang, cikgu akan ceritakan video bagaimana kalau nak buka ni menggunakan
smartphone. Okey, dia ada app khas yang dinamakan midlibraryapps.com. Yang ini ada sedikit teknikal tapi tak susah untuk belajar. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana nak buka ataupun nak pinjam buku di perpustakaan negara menggunakan apps yang mereka sediakan. Okey, itu saja tutorial pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.